Saya ingin menyebutkan juga di sini berhubung dengan keadaan kewangan menimpa sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, iaitu untuk 11 tahun. Kita telah membentangkan bajet kerajaan negeri. Di sebalik tuduhan-tuduhan liar yang menyatakan kerajaan negeri membentangkan bajet defisit, kerajaan negeri bankrupt, saya ingin menegaskan kita tolak itu. Kerana apabila di akhir tahun, apabila buku ditutup sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, kita telah membentangkan 2 bajet berimbang, 6 bajet sakit, hanya 3 saja bajet sakit. Ini bermakna tuduhan-tuduhan pihak tertentu adalah tidak berasas. Kita bukan yang jadi bankrupt. Jadi bankrupt tidak mungkin boleh memberikan segala macam bentuk bantuan, kebajikan, mangsa-mangsa berjaya pada setiap masa. Kerajaan yang bankrupt tidak mungkin boleh mewujudkan agensi-agensi yang sudah pun menjadi dipermentah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan negeri telah membuat beberapa perancangan, tetapi apa yang dirancang sesuatu perkara. Namun perkara yang penting dalam terjemah dan mencapai apa yang dirancang. Sehubungan itu adalah penting mengadakan perkongsian dan kerjasama antara kerajaan negeri dan sektor swasta. Selain itu, sistem penyampaian kerajaan yang disebutkan tadi perlu lebih efisien dan memerlukan pegawai atau pimpinan kerajaan mengubah mindset mereka dan mengamalkan sikap yang sepatutnya. Mereka perlu mengubah cara dan bukan yang menyusahkan. Mungkin sebagai contoh, orang menggunakan sesuatu yang tidak lengkap yang ditemukan dalam pemohon tidaklah wajar menyebabkan pemohon berkenaan dipinaliskan. Lebih elok sebagai contoh, pemohon berkenaan dipanggil dan membetulkan orang-orang berkenaan. Ini lebih baik, iaitu memberikan panduan kepada mereka melengkapkan orang. Di peringkat persekutuan, Perdana Menteri menggariskan 7 bidang keberhasilan utama negara dan 12 bidang ekonomi utama negara. Disebutkan tadi, kerajaan negeri telah menepasi 9 sektor pembangunan ekonomi dan kita akan bincangkan lebih lanjut dalam formasi ini. Kerajaan negeri faham mengikuti kerajaan persekutuan untuk menjadi negeri maju pada tahun 2020. Kita tidak berhasrat untuk menjadikan Pahang ini menjadi negara maju lebih awal dari 2020, lebih awal dari kerajaan persekutuan ini. Kita pun tidak mahu juga belum negeri maju, negeri jatuh dengan pemangkap. Tidak ada mana. Kita akan ikut kerajaan persekutuan, iaitu kita mensasarkan 2020 sebagai masa untuk kita mencapai tahap negara maju. Kerajaan negeri mensasarkan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4.9% kepada 5.2%. Pendapatan per kapita dari RM19,000 kepada RM22,000. Peluang pekerjaan disasarkan kepada 3,000 peluang pekerjaan setahun dan pengurangan kadar kemiskinan dari 0,06 kepada 0,02 serta peningkatan pelaburan dari 1.5 bilion ke 2 bilion kepada 3 atau 4 bilion setahun. Kerajaan negeri bersama Komisi RBC mempertingkatkan usaha menarik pelaburan domestik dan pelaburan langsung asing. Antara pelaburan utama syarikat Texas melibatkan pelaburan berjumlah 180 juta ringgit dan syarikat Grand Resources yang melibatkan pelaburan berjumlah 3 bilion ringgit. Sehingga kini kerajaan negeri bersama HRBC dan merancang dan melaksanakan 10 projek berdasarkan kluster untuk pembangunan sektor ini. Kawasan seluas 16,541 ekar telah dikhususkan sebagai dedicated area untuk membangunkan projek-projek berkaitan. Antara lainnya, projek taman ini termasuklah Taman Industri Otomotif Pekan, kluster industri minyak sawit Gereng,
Taman Industri Produk Halal Jambang, projek tanaman dan pemrosesan kasava, projek tanaman nanas Sepadu, Jemeri, zon industri aquaculture, projek peternakan kambing dan biji ikan, projek penusu muazzam, pelancongan pesisiran keratik, ladang herba dan juga bioteknologi dibakar. Kerajaan sedang melaksanakan status Pine Road. Kemudian itu Pelabuhan Kuantan akan disesuaikan, didalamkan di Pelabuhan Laut Dalam. Kerja akan bermula pada bulan Oktober 2010. Projek membasmi atau mengurangkan kemiskinan segar, projek agropolitan dan projek memandu rakyat negeri ini untuk menambah sikit pendapatan khususnya kalangan masyarakat India terutamanya melalui projek Empower diteruskan. Sementara itu bagi kawasan yang dahulunya darah dan LKWJ sejak 2010 lebih 200 projek telah dilaksanakan untuk faedah 30,000 orang. Dan sekarang ini pada setiap tahun kerajaan membutuhkan 50 juta ringgit untuk membantu kedua-dua kawasan ini. Apabila kita diminta menutup semua Regional Development Authority ini, faham saja betul. Negeri-negeri lain tidak. To compensate for the kind gesture of the federal state government in following strictly the order from the federal government to close RZA. So the federal government now has agreed to churn out every year 50 million ringgit to develop these two areas. That is Dara and LKW. Program high-speed broadband fiber to the home oleh Jalur Lebar Nasional Berhad melibatkan pemasangan fiber optik bagi 1,000 premis pada tahun 2011, juga dilaksanakan pada tahun 2012. Jalnas mensasarkan pemasangan bagi 15,000 premis. Walaupun dengan adanya pemasangan ini nanti makin lebih ramai rakyat faham yang akan terdedah kepada segala macam fitnah dan kelemahan melalui ICT. Pembangunan pada desa yang mantap melalui pembenahan UiTM Rau, kampus baru UNT, pengembangan UiT Campus juga dilaksanakan. Saya sebut di sini pada bulan Februari 2012, Yayasan Pahang telah menerima anugerah F-Best yang diterima di Hong Kong. Pahang School Development Center menerima anugerah Menteri Sumber Manusia dalam kategori penyedia latihan 2010. Dan ianya menghibur bukan sebab oleh Kementerian Negeri Sumber Manusia datang di Pahang. Approved investment in Pahang for 2009 to 2011. This is the figure released by ECBR. Agriculture 364.4 million, manufacturing 1.5 billion, tourism 1.57 billion, total of 3.384 billion. Another approved investment in Pahang 2011, Kaneka Fiber, Arc and Seal, Kaneka Polymer Plant, Passport Paper, South Pacific Chemicals, Andaman Seafood Research and Trust, Hybrid Figures dan Berhad, Ganesha Beach Resort, Gangsa Gebiar, Sunrise Tropical, Vega Precision Technologies Research and Berhad, to the tune of about 1 billion are also coming to Pahang. But as far as the Pahang State Development is concerned, we are not so much worried about the approved project. What we want is completed project. That is more. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memudahkan perniagaan dan pelaburan di atas proses perindustrian dan pelaburan yang saya sendiri fungsikan memutuskan setiap bulan. Lebih fokus kami cadangan projek pelaburan relasi dan strategi. Di atas proses memudah peringkat negeri
yang diusikan oleh yang berbuat sisi kerajaan berbuat juga setiap bulan yang berbuat pada penyelesaian masalah dan percepatan proses. Mungkin dalam konvensi ini kita boleh bincang, janganlah mesyuarat setiap bulan tapi tidak ada penyelesaian masalah tambah banyak. Kalau boleh mesyuarat setiap bulan, masalah kita selesai, sehingga bulan yang akan datang kita mesyuarat, tidak apa yang perlu dibincang lagi sebab masalah sudah selesai. Seterusnya, di antara pelaku-pelaku utama syarikat BHICOM, Sentoria, Alfa, Eco Tower, Poliplastik, Kalika, Jasa Imani. Pada masa kita menerima cadangan pelaburan ini, dalam kita memajukan negeri ini, kita tidak akan lupa kepada alam sekitar. Saya berharap ada pihak yang risau tentang alam sekitar. Kita adalah sangat strict dalam menentukan setiap pelaburan ini tidak membabitkan kesejahteraan. Kalau ada pun perkara yang timbul oleh pihak-pihak tertentu, sebagai contoh mengenai projek Lainas itu hanyalah sekadar memangkap yang apa pun itu kita buat tidak akan kena dengan itu. Kita faham. Kita akan membuat satu ini berdasarkan kepada kajian yang saintifik kepada semua yang telah diputuskan oleh mereka yang faham. Kerajaan negeri merancang peningkatan kualiti hidup melalui pendekatan konsep mengenai kereta kuantan melalui projek kuantan Overtrans yang menghasilkan projek pekerjaan awam dan swasta, projek terminal pengurutan bersepadu bandar antarabangsa kota untuk meningkatkan mutu perkhidmatan angkutan awam juga dilaksanakan. Bagi mendayakan pembangunan seimbang di setiap daerah, pesusunan plan tempatan daerah telah disiapkan bagi menangkap projek-projek utama untuk meningkatkan taraf kehidupan yang telah dirancang dan dilaksanakan melibatkan pembangunan lokal. Dalam hubungan ini, patut kita sebutkan tentang kestabilan politik. Ini dipahami politik adalah stabil. Dan insyaAllah dengan kestabilan politik ini, dengan adanya dasar kerajaan yang berterusan, yang tidak selalu berubah, ini akan mewujudkan kestabilan dan diharapkan pelaku-pelaku dari dalam dan luar negeri akan terus datang. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, apakah yang kita jangkakan akan kita dapat hasil dari konvensi ekonomi ini? Kita berharap sektor swasta dan stakeholders yang ada akan memahami lebih jelas lagi mengenai perancangan ekonomi di kerajaan negeri. Kerajaan negeri dan agensi berkaitan bersedia mendengar masalah yang diutarakan, dan konvensi ini merupakan permulaan penting pada dialog yang berterusan. Sebenarnya dari masa ke semasa kita sentiasa melakukan dialog antara kerajaan dan pihak swasta melalui Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI). Tapi dengan adanya konvensi pada hari ini, kita berharap ia lebih menjadi forum yang lebih besar bagi pihak swasta memberikan pandangan, dan diharap ianya akan berterusan. Diharapkan juga perbincangan dan semua perkara pandangan yang diadakan dalam konvensi ini dilakukan secara jujur dan berterus terang. Kerajaan negeri terbuka kepada kritikan membela, dan kita percaya ianya akan menghasilkan cadangan dan idea yang komprehensif dan praktikal. You can criticize the government, okay, we are very open. Where we need to correct ourselves, we will do so. Kemudian daripada ini diharapkan juga perkongsian kita pintar, perkongsian pintar serta kerjasama kulit antara kerajaan negeri dan sektor swasta akan dapat dikukuhkan lagi. Lebih banyak pelaburan akan datang lebih faham dan peluang-peluang baru berwujud. Saya ingin mengakhiri ucapan saya ini dengan menyatakan bahawa kita telah buat banyak sebelum ini, tetapi tidak difahamkan ini masalah kerajaan. Inilah satu perkara yang menjadi kesalahan. We have done a lot for the state, for the people, but we never brag about it. So now, through this
State Economic Convention, at least as participants. You go back and tell people, or dear people at least, that we have done quite a lot. Pada PKP yang pertama, kita sedar bahawa kita perlu kepada laboratorium dan perindustrian. Kalau dahulu hanya berasaskan kepada pertanian, sekarang kepada laboratorium dan perindustrian. In fact, there are so many things to tell, to share, and to announce. But I think this time is very limited. That's about all that I have to say, and hopefully this cooperation between the state government, private sector, will go a long way in helping the government to charter a new course through which we hope we can achieve our aim in creating Pahang as a prosperous, stable, and continuously to be supported by the people. Tuan-tuan dan puan sekalian, pakai sajalah ucapan saya ini, dan saya berharap universiti sebanyak akan menjadikan bahan untuk mencetus. Cakap, berilah tahu apa yang patut kalian buat. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Yang Maha kepada Datuk Isaac, Datuk Yong, Datuk Yong yang akan berfungsi pengalaman mereka. Thank you all for your attendance and your willingness to share with us what you know about subject that we are going to talk about. Kepada pelajar-pelajar juga boleh memberi pandangan. Dengarlah, benda tu kalau ada rasa patut beri pandangan, berilah pandangan. Kalau sebagai contoh, nak beri sebab tak bagi besok banyak lagi pada kita. Naik sekarang ni. Walaupun ini ekonomi, boleh kita minta besok naikkan dan juga. Kepada NGO pun sama juga. Boleh kita lakukan apa saja. Kritiklah. You can criticize, no problem. So, terima kasih banyak. Yang terdiri yang datang di ruang lama, lama kita boleh sebut satu-satu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Gunakanlah convention ini sebagai forum sebaik-baiknya. Kita buka pandangan, bukan untuk pandai, bukan untuk mengajar, tetapi untuk mencari jalan supaya kita terus aman, maju dan makmur untuk selama-lamanya.